Baik. Mula pengajian malam ni dengan sama-sama membaca Ummul Kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashab rizam insyaallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuril muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Suraqallahul azim. Maksudnya sungguhnya kamilah yang menurunkan Quran dan kamilah yang menjaganya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam, ma yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maksudnya barang siapa dikenaki oleh Allah Taala akan kebajikan yang saya diberikan kepahaman dalam bidang agama. Alhamdulillah. Yang dihormati Fadil Ustaz Zamri selaku imam malam ni, imam solat maghrib, seluruhnya Fadil Ustaz Azhar, seluruhnya hajatan kuasa surau, sidang jamaah muslimin rahmatullah taala. Alhamdulillah kita dapat bersama sekali lagi malam ni untuk kita sambung. Malam ni kuliah tafsir ya. Tafsir Munir surah Al-Qamar. Ayat berapa tu? Kau surat apa tuan? Tanda tak? 45. Dah baca kan? Dah lepas dah. Okey. Ayat 4. Ayat 4. Nah, qad aflaha mu'minun. Surah Al-Qamar kan? Surah Al-Qamar kita dah baca. Pedoman dan hukum hakam. Surat 51. Pedoman dan hukum hakam terdapat daripada beberapa ayat yang kita dah baca dalam surah Al-Qamar. Baik, kita lihat semula ayat surah Al-Qamar. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wama yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la'ajran ghairu mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Nun demi pena dan apa yang mereka catatkan.
Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun demi pena dan apa yang mereka catatkan. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Engkau wahai Muhammad dengan segala nikmat Tuhanmu bukanlah seorang yang gila. Bukanlah seorang yang gila ataupun tidak siuman. Wa inna laka la'ajran ghairu mamnun. Malah untukmu tersedia pahala ganjaran yang tidak putus-putus daripada Allah Ta'ala hasil daripada dakwah. Dakwah yang kamu sampaikan dan juga pelbagai rintangan dan cabaran dalam dakwah. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan engkau juga pengamal akhlak yang amat mulia. Sungguhnya engkau tu di atas akhlak yang besar ataupun akhlak yang mulia lah. Kan Nabi ini kita tahulah punya akhlak yang sangat mulia. Wa kana khuluqul Quran, adalah akhlak Rasulullah itu ialah Al-Quran. Seterusnya, pasatu basiru wa yubsirun. Pasatu basiru wa yubsirun, maka kelak engkau akan melihat dan mereka juga akan melihat. Melihat apa? Kebenaran lah. Maka engkau akan melihat dan mereka juga akan melihat kebenaran. Siapa yang benar sebenarnya? Bi ayyidikumul maftun, siapa orang yang gila di antara kamu semua? Siapa pula orang yang gila? Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat daripada jalannya, dan dia juga lebih mengetahui siapa pula yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat 1 hingga 7 ni kita sebenarnya kita dah bincangkan. Sekarang ni kita lihat pedoman hidup dan hukum hakam yang terdapat dalam ayat inilah. Baik. Ayat-ayat di atas ni daripada ayat 1 hingga 7 dia merumuskan beberapa perkara berikut. Terdapat perkara yang dapat kita rumuskan dalam 7 ayat. Pertama, sumpah. Sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan pena, dan perkara yang tulis menunjukkan kepada kepentingan wahana penulisan, samping kesan dan kegunaannya yang penting dalam medan ilmu serta kemajuan temada manusia. Jadi Allah Ta'ala bersumpah dengan pena. Nun wal qalami wa ma yasturun. Jadi Allah Ta'ala bersumpah menyatakan, bila Allah Ta'ala bersumpahnya menyatakan, nak sebut pada kita tentang benda tu sangat penting. Contoh Allah Ta'ala bersumpah dengan masa. Wal as, demi masa. Kenapa Allah Ta'ala bersumpah dengan masa? Nak nyata tentang pentingnya masa. Kerana banyak orang buang masa. Banyak orang buang masa buat benda yang tak elok dan tak berfaedah. Jadi masanya terbuang itu saja, tidak dapat dimanfaatkan dengan baik. Jadi betul juga Allah Ta'ala bersumpah dengan pena, kerana pena ini merupakan alat untuk penulisan, alat untuk kita menyampaikan maklumat-maklumat. Guru, seorang guru contohnya, pena adalah penting kepada guru. Pelajar pun penting pena bagi mereka, tulisan ataupun pen, kan, pembaris ataupun apalah, pensel dan sebagainya. Kerana dia ada alat untuk berdakwah, menyampaikan mesej Islam dan sebagainya. Dan juga untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Yang kedua, mesej yang nak ditegaskan dalam sumpah, muqsam alaih. Apakah mesej yang nak disampaikan dalam sumpah tadi? Dia ada terdapat 3 perkara. Pertama, menafikan Allah Ta'ala itu tidak, menafikan Nabi tidak siuman, menafikan Nabi ini orang gila. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Tiadalah engkau wahai Muhammad itu seorang yang gila. Engkau wahai Muhammad dengan segala nikmat Tuhanmu bukanlah seorang yang gila, tetapi dia seorang nabi, seorang rasul. Jadi mustahil seorang nabi dan rasul gila. Kalau nabi rasul gila, macam mana pula? Betul tak? Macam mana dia nak menyampaikan dakwah?
mesej dakwah pada orang lain, sedangkan dia gila, dia tak sedar diri dia. Nabi mestilah seorang yang waras, cerdik, fatanah, bijaksana. Bijaksana, bukan bijak sini. Dia ada dua tu, satu bijaksana, satu bijak sini. Yang kendaki bijaksana, berpandangan jauh, tak? Jadi dalam ayat itu, dalam ayat 1 hingga 7 ada sebut berkenaan dengan menafikan Nabi tidak sioman, sebagaimana didakwa oleh orang-orang kafir musyrik Mekah, menyatakan Nabi ini orang yang gila. Malahan juga mereka mendakwa Nabi ini mengamalkan sihir. Ada juga mendakwa Nabi ini orang kata seorang penyair. Nabi ini macam-macam lah gelaran yang diberikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh musuh-musuh baginda Rasulullah. Yang kedua, kan, mesej nak tegaskan dalam sumpah ataupun musam alaih lagi, menegaskan kesinambungan ganjaran pahala yang tidak terhingga di samping anugerah agung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pahala sentiasa mengalirlah kepada Rasulullah. Walaupun baginda dah wafat, baginda Rasulullah dah wafat, tapi pahala masih mengalir, kerana apa-apa yang diamalkan oleh umat baginda Rasulullah sudah tentu pahalanya sampailah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti juga dengan kita. Malahan Rasulullah SAW bersabda, man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang beri satu sunnah yang baik, kan, kemudian sunnah tadi diamalkan oleh orang yang mendengar sunnah tadi, maka pahalanya kepada orang yang mengamalkan dan juga orang yang memberi sunnah. Memberikan tunjuk ajar, nasihat yang baik. Jadi orang itu mendengar nasihat yang baik pada kita dan diamalkan, kita pun dapat pahala juga. Ketiga, kalau man sanna sunatan sayyi'ah, barang siapa berikan satu sunnah yang jahat, berikan contoh yang tidak elok, kemudian diamalkan oleh orang lain, man sanna sunnatan sayyi'ah falahu wizruha wa wizru man amila biha, dan juga dosa baginya, dosa dan dosa orang yang mengamalkannya, mengalirlah sehingga hari kiamat. Malah Rasulullah juga sebut, dia kata ad-dallu ala khairi ka fa'ilihi, orang yang menunjuk kepada kebaikan sama seperti orang yang melakukannya. Ad-dallu ala syarr ka fa'ilihi, itu juga orang yang menunjuk pada jahat, perkara jahat, samalah seperti orang yang melakukannya. Baik. Jadi nak sebut yang kedua, muksam alaih, menegaskan kesinambungan pahala ganjaran yang tidak terhingga kepada baginda Rasulullah, samping anugerah agung kepada baginda Rasulullah. Ketiga, penegasan bahawa baginda Rasulullah SAW punya akhlak yang sangat mulia. Wa innaka khuluqin azim, kamu punya akhlak yang sangat mulia, sangat terpuji, sangat baik, kan, yang akan menjadi contoh teladan kepada umatmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhlak berdasarkan pada Quran. Macam tu. Tidak ada akhlak yang lebih baik melainkan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian sampai itu, Nabi juga seorang yang petah. Kejutan nikmat yang banyak pada Nabi, seperti kepetahan, kepasihan berbicara. Bila cakap fasih, jelas, clear. Apalagi kalau Nabi ini kalau cakap tu penuh dengan dia punya kalam-kalam balaghah tertentulah. Kemudian akal sempurna, budi pekerti yang mulia, menafikan dakwaan Nabi seorang yang tidak sioman. Kalau Nabi tak sioman, kalau Nabi gila, macam mana Nabi nak cakap dengan ayat-ayat penuh dengan balaghah, ayat yang mengandungi makna-makna yang sangat mendalam, kan? Perkataan yang pendek tapi makna mendalam, macam tu. Itu yang ada, yang biasa kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kadang cakap panjang tapi isi sikit. Cakap panjang meleret tapi isi sikit. Nabi cakap pendek tapi isinya banyak. Macam tu.
Oleh itu dakwaan musuh tidak lebih daripada igawan kosong semata-mata. Kemudian istilah al-khuluq, akhlak. Akhlak bermaksud persediaan batin. Persediaan batin yang mendorong seseorang melakukan kebaikan dengan mudah dan bersahaja. Apabila dihubungkan dengan sifat al-azim, bermakna ia adalah akhlak, nilai akhlak yang luhur dan tiada akhlak yang lebih baik daripada itu. Itu sebabnya dalam Quran tu sebut dalam ayat berapa tu? Ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau ya Muhammad punya akhlak yang sangat mulia. Jadi digabungkan perkataan khuluqun dengan azim. Ada dua perkataan, satu khuluq akhlak, satu azim besar, atau asal mana azim ni besar asalnya. Tapi di sini bukan makna besar, maknanya sangat mulia. Itu juga al-azim yang ada pada Allah. Biasanya makna azim ni besar, tapi kalau diletak pada Allah, Maha Agung. Kita tak sebut yang Maha Besar, tapi kita sebut Allah Ta'ala yang Maha Agung. Itu yang lebih sesuai lah makna kepada makna al-azim. Baik, kemudian diriwayatkan daripada Abu Dzar, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta wattabi' sayyi'ah al-hasanat tamhuha wa khaliqin nas bihulukin hasanin. Ittaqillah haitsuma kunta, takutlah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada. Di mana sahaja kamu berada, sama ada orang nampak ke tak nampak ke, kan, dalam gelap ke tempat terang ke, mestilah kita mempunyai sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattabi' sayyi'ah al-hasanah tamhuha, dan iringi oleh kamu akan kejahatan dengan kebaikan. Iringkan kejahatan dengan kebaikan. Mana kalau sana telah terbuat, hadis ni bukan menggalakkan kita buat jahat, tak ada. Soalah zahiriyat hadis ni macam dia suruh kita buat jahat dulu, lepas tu buat baik. Tidak. Mana kalau sana kita terbuat jahat, kita terlakukan benda yang tak elok, oleh itu Nabi kata iringkan dengan kebaikan. Wattabi' sayyi'ah al-hasanat, iringkan kejahatan dengan kebaikan. Tamuha, nescaya dia akan menghapuskan segala kejahatan yang kita lakukan. Ini bukan makna kita suruh jahat, tak ada. Sama sekali kalau boleh jangan buat jahat lah. Takut nanti tengah buat jahat tiba-tiba malaikat baru pun sampai. Assalamualaikum kan. Kau tengah buat apa tu? Terkejut lah kan. Tak sampai nak buat apa dah. Sabarlah dulu saya tengah bersiap-siap nak taubat ni. Tak ada masa nak taubat dah, macam mana kata. Sampai masanya aku nak tarik, aku tariklah. Fa iza jaa ajaluhum la yasta'iruna sa'ata wa la yastaqdimun. Bila sampai ajal seorang, tidak akan cepat sesaat, tidak akan lewat sesaat. Kau tengah buat apa? Kau tengah termenung ke? Tengah buat maksiat ke? Kalau mereka kata kalau aku dah sampai tu, tak adalah masa nak, orang kata nak bosan tak ada. Tak ada masa nak break, tak adalah. Kalau boleh break senang, ataupun kau tim lah dengan malaikat maut. Tunggulah jap aku nak siap-siap taubat dulu. Tak rapik dah kata malaikat maut. Kemudian wa halikan nas bihulukin hasanin, baklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Akhlak yang manusia dengan akhlak yang baik. Baik. Seterusnya muka surat 52, Nabi SAW bersabda, ma syai'un askala fi mizanil mu'minin yaumil qiyamah min hulukil hasanin wa inna Allah la yubghidu al-fahisha al-baziyya wa inna Allah la yubghidu al-fahisha al-baziyya. Maksudnya apa tuan-tuan? Ma syai'un askala min fi mizanil mu'min, tiada sesuatu yang lebih berat, tiada sesuatu yang lebih berat fi mizanil mu'minin, pada timbangan orang beriman, yaumul qiyamah, pada hari kiamat, min hulukin hasanin, daripada akhlak yang mulia. Daripada akhlak yang mulia. Tiada lebih berat pada timbangan mukmin pada hari kiamat melainkan akhlak yang mulia. Ini satu hadis lah. Tapi dalam satu hadis pula lain menyatakan kalimah paling berat ialah kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah tu sebenarnya lebih berat.
Adakah hadis itu bertentangan? Sebenarnya tidak juga. Mana yang berat tu daripada nisbah dari segi kalimat. Tapi di sini bukan dari segi kalimat. Tapi dari segi akhlak. Akhlak pun berat juga maksudnya. Tiada sesuatu lebih berat daripada timbangan orang mukmin pada hari kiamat kecuali dengan akhlak yang mulia. So dengan akhlak mulia tadi menyebabkan seorang itu berat timbangan dia. Cuma ciri-ciri akhlak mulia itu macam-macam lah. Buat baik kan, lepas tu corong membantu orang, amal ma'ruf nahi munkar kan, buat baik dengan jiran tetangga, buat baik dengan sahabat-sahabat dan sebagainya. Menghormati orang tua, taat pada ibu bapa, taat pada guru. Tak? Itu semualah ciri-ciri akhlak yang baik tu. So makna akhlak baik sebenarnya umum, besar. Cuma kalau dalam hadis menyatakan kalimat yang terberat, kalimat la ilallah pada neraca itu daripada nisbah dalam sudut yang kecil. Kalau ni nisbah daripada sudut yang besar. Akhlak mulia, kerana akhlak mulia ni besar. Pembahasan dia bukan kecil. Wa inna Allah la yubghidu al-fahisha al-bazi. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala itu benci kepada orang yang durjana dan bermulut celupa. Allah Ta'ala benci pada orang yang benci durjana dan bermulut celupa. Mulut tak jagalah macam tu. Kan banyak orang kadang-kadang mulut tak jaga. Bila mulut tak jaga, akhirnya berlakulah pergaduhan, perbalahan. Malah sampai ada sampai tingkatan membunuh pun ada. Sebab apa? Pasal mulut. Mulut tak jaga habislah. Hari ni ada dengar cerita, kata adik kata silap. Adik bunuh abang. Lepas tu dimasukkan mayat abang dalam tong simin. Masukkan mayat abang dalam tong simin. Ya Allah, hai. Ini dah macam kita habis dengan Qabil juga. Kita habis dengan Qabil. Yang Qabil Habil tu, itu si abang bunuh si adik. Ini si adik bunuh si abang. Dia punya punca dia apa bunuh tu? Punca makwa kan. Makwa si adik ni dia ada bagi macam sesuatu lah, pakaian ke apa ke. Dia bagi pada adik dia. Kan si adik ni. Jadi si abang ni selalu pakai. Selalu pakai pemberian daripada makwa si adik ini. Jadi benganglah si adik ni. Jadi akhirnya dibunuh. Ditetak si abang tu. Tetak si abang, lepas tu dimasukkan dalam tong drum. Itu disimin sekali. Masya Allah tuan-tuan. Tak tahu nak cakap lah Malaysia ni. Malaysia dah kalau dah kilang akal tentulah dia. Akal dah tak waras. tak waras akal dia. Tak tahulah apa bisikan-bisikan syaitan nak bisik kat telinga dia. Maka akhirnya dibunuhlah abang ni. Tu kan cerita ada baca tak? Ada tengok kan? Saya rasa Ustaz Azhar tak jumpa lagi. Saya tengok. Tengok Ustaz Azhar dalam FB ada. Tak dapat, tapi boleh dapat tangkap lah adik dia. Dapat tangkap lah. Tapi nak cerita lah macam tu lah dahsyat di Malaysia ni. Kalau dia punya akal tu dah hilang pertimbangan dia. Dia boleh buat apa je. Bukan setakat lantong simen je. Mungkin dia kerat 10 pun dia sanggup. Macam yang berlaku dulu kan. Kerat berapa? 18 kerat dulu. Itulah Malaysia. Tapi kalau ada kisah Qabil dengan Habil tu, abang bunuh adik. Sebabkan abang tak setuju dengan dia punya jodoh pasangan tadi. Jodoh dia tak cantik. Kembar daripada si Habil tu tak cantik. Sedangkan kembar daripada abang tu cantik. Jadi abang nak kahwin dengan adik sendiri, dengan kembar sendiri. Abang nak kahwin dengan kembar sendiri. Jadi di sini ikut syariatnya, dari segi syariat Nabi Adam tak boleh. Dia kena kahwin dengan kembar orang lain baru boleh. Jadi akhirnya tu yang dibunuh tu aja tu. Bila bunuh pula dah tak reti nak buat macam mana. Dah mati adik, tak tahu nak buat macam mana. Maka datanglah burung gagak. Allah Ta'ala nak tunjukkan macam mana nak uruskan jenazah ataupun mayat. Sebelum tu dia tak tahu nak buat macam mana.
Maka datanglah burung gagak 2 ekor bergaduh, akhirnya mati seekor. Jadi gagak yang hidup itu dia gali lubang dan akhirnya dia menanamkan lawan dia tadi dalam tanah itu. Kat situlah kata bermulanya sejarah, maknanya kalau berlakunya kematian maka ditanamlah dalam tanah, kerana asal kita daripada tanah. Daripada tanah kita datang dan pada tanah juga kita akan dikembalikan semula. Masya-Allah. Baik. Kemudian Abu Hurairah meriwayatkan sebuah hadis lain. Suila Rasulullah SAW an aksari ma yudhilun nas al-jannah. Faqala taqwallah. Faqala taqwallah wa husnul khuluq. Wa suila an aksara ma yudhilun nas an-nar. Faqala al-famu wal farju. Al-famu wal farju. Suila Rasulullah, Nabi SAW ditanya tentang an aksara may yudhilun nas al-jannah, tentang apakah banyak perkara yang lebih menyebabkan manusia masuk dalam syurga. Nabi ditanya satu hari, ada orang bertanyalah tentang apakah faktor-faktor yang menyebabkan orang itu boleh masuk syurga. Faqala, maka Rasulullah menjawab, taqwallah, bertakwa kepada Allah, wa husnul khuluq, dan akhlak yang baik. Takwa pada Allah dan akhlak yang baik. Apa makna takwa? Imtisarul awamirillah wa ijtinabu nawahi fi sirri wa alaniyah. Menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan larangannya dan taat apa yang dibuat. Sama ada orang nampak ke tak nampak, itu makna takwa. Wasu ila angsara majhulun nas mayudhilu an-nar. Kemudian Nabi pula tanya tentang apa perkara yang menyebabkan orang ni banyak masuk neraka. Faqala, maka Rasulullah menjawab, al-famu, mulut. Famu masuk mulut, mana dosa mulut. Kemudian wa faraju, dan dosa faraj, kemaluan, berzina. Berzina maka menyebabkan orang masuk neraka. Banyak masuk itu. Yang ketiga, Allah Ta'ala mengancam golongan kafir bahawa apabila kebenaran dan kebatilan di dunia dan akhirat terselah nyata, maka mereka akan mengetahui siapa sebenarnya tidak syaitan atau gila, dan siapa pula yang akannya lebih waras, lebih jitu logik akannya, lebih tepat dan benar pegang agama serta akidahnya. Jadi hal ini tegaskan oleh kenyataan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala lebih mengetahui siapa menyimpang daripada jalan agamanya dan siapa yang mendapat petunjuk. Kemudian dia menetapkan balasan bagi siapa kepada semua berdasarkan amalan besar akhirat. Itu nombor 3 ni dia bincang pada ayat apa? Ayat 7. Inna rabbaka huwa alamu man dhalla an sabili wa huwa alamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhanmu dialah jua yang lebih mengetahui siapa yang sesat perjalanannya, dan dia juga lebih tahu siapa yang berpetunjuk. Baik, kita masuk ayat 8. Ayat 8 Allah Ta'ala menyebut Al-Quran, fala tuti'il mukazzibin waddu law durhinu fayudhinun wala tuti' kulla hallafin mahim hammazim masya'im binamim. Betul ya? Hammazim masya'im binamim manna'in lil khairi mu'tadin asim utullim ba'da zalika zanim an kana za malin wa banin iza tutla alaihi ayatuna qala satirul awwalin sanasimuhu alal khultum sanasimuhu alal khutum. Okey, sampai ayat 16. Pemasuknya tuan, fala tuti'il mukazzibin, maka janganlah engkau tunduk, janganlah kamu taat kepada orang-orang yang mendustakan agama Allah. Fala tuti'il mukazzibin, jangan kamu taat pada orang yang mendustakan agama Allah. Waddu law turhinu fayudhinun, mereka suka kalau engkau bersikap longgar. Maksud longgar, melonggar dalam bab berpegang dengan prinsip. Kelak mereka juga akan bersikap longgar sama. Waddu payudhinu, waddu law tudhinu payudhinun. Mereka suka kalau engkau ni orang kata macam prinsip tu tak kekal lah, kan, goyanglah prinsip.
ataupun tak istiqamah dalam satu benda, tak istiqamah. Kelak mereka juga akan bersikap macam tu juga. Kemudian fala tuti' kulla hallafin mahin, dan jangan engkau menurut kemohon orang yang hina dan orang yang selalu bersumpah. Jangan engkau suka menurut kemohon orang yang hina dan juga orang yang selalu bersumpah. Kerana ada orang kalau Malaysia ni suka bersumpah, kejap bersumpah, kejap bersumpah. Macam tu. Tapi buatnya tak ada. Ya. Hammazim masa'im binamim, iaitu orang yang suka mencaci, suka menyebarkan fitnah hasutan. Orang yang suka mencaci, hamazin ni daripada ayat humazah lah. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malan wa'addadah. Itu ayat berkenaan pencela, pencaci kan. Allah Ta'ala tak suka kepada pencela dan pencaci. Hammazin massa'in binamim, iaitu orang yang suka mencaci ataupun mencela, kemudian suka menyebarkan fitnah hasutan. Manna'inil khairi mu'tadin azim, yang sering menghalangi amalan kebajikan, suka menginjak hukum-hukum agama dan suka pula dengan dosa. Suka pula dengan buat dosa. Mu'tadin azim. Kemudian utulim ba'da zalika zanim, kemudian mereka juga bersikap bengis, kasar, serta masyhur dengan kejahatan. An kana zamalin wa banin, mentang-mentanglah dia berharta dan punya anak yang ramai, anak pinak yang ramai. An kana zalim wa banin, mentang-mentanglah tu dia berharta dan punya anak yang ramai. Jadi dia menentang ajakan Rasulullah SAW. Ni ayat ni tujukan pada Walid Al-Mughirah. Nanti ada pembahasan di belakang. Iza tutla alaihim ayatuna qala asatirul awwalin, apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat keterangan kami, maka dia menolak dan berkata, ini ialah dongeng orang-orang yang dahulu kala. Ini ada dongeng orang dahulu kala. Bila dibaca ayat Allah Ta'ala, contohnya pada Walid Mughirah ni, dia anak ramai tapi dia tak nak ikut kan seruan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebabkan oleh pengaruh dia, jawatan dia, disayang pangkat jawatan. Bila orang sayang pangkat jawatan ni, apa saja seruan kebenaran pun dia tak akan terima, takut nanti jawatan hilang, pangkat hilang. Pension tak dapat. Sama lah tu macam Walid Al-Mughirah. Sanasimuhu alal khultum, terhadap orang seperti ini kami letakkan tanda kehinaan di atas batang hidungnya. Sanasimuhu alal khurtum, kami akan letakkan tanda kehinaan kepada batang hidungnya. Khurtum ni, asal mana khurtum ni belalai. Tapi ini bukan belalai. Ini termasuk dalam kata-kata majas. Kan? Sebut belalai tapi dikena ke hidung. Mana akan ada cop kat hidung dia. Besok menyatakan dia seorang yang hina kerana apa? Menentang dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Baik. Kita lihat kita punya tafsir dan ulasannya. Kita langkau sikit muka surat 54. Baik, kita lihat ayat yang ke-8 tadi. Firman Allah Ta'ala bermaksud, oleh itu janganlah engkau tunduk menurut kemauan para pendusta agama. Jangan kau tunduk kemauan para pendusta agama Allah. Fala tuti'il mukazzibin, ayat dia. Fala tuti'il mukazzibin, jangan kamu tunduk kemauan kepada orang pendusta agama Allah. Maknanya bertindak secara berterusan menyatakan pendirian yang berbeza dengan golongan kafir dan mereka yang mendustai risalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ni tujukan asalnya pada Rasulullah. Ayat ni tunjukkan asalnya pada Rasulullah. Tapi bila Rasulullah dah wafat, dia tuju pada kita lah. Kerana kaedah menyebutkan al-ibaratu bi umumil lafzi la bi khusus sebab. Satu ibarat kan, ungkapan itu
kan ditinjau kepada lafaz yang umum, bukan pada sebab yang khusus. Walaupun sebab khusus dia pada Rasulullah, tapi bila Rasulullah dah wafat, dia tunjuk pada kita lah. Kerana Quran ni sesuai untuk akhir zaman, sampai bila-bila, sampai hari kiamat. Baik. Kemudian bertegas dengan mereka. Orang-orang yang permainkan agama ni kita kena bertegas. Kadang nama je menteri agama. Nama menteri agama tapi tak boleh pakai. Macam mana tu? Bila sebut tentang agama kan? Dia tak tahu je. Tapi bila agama lain pula, bela pula. Sokong pula. Bila Islam dihina, diganyang, tak tahu je kan? Ni parah ni. Dah tak ada dah. tak tahu tunggu siapa ganti pula. Ustaz Azhar ganti kan. Kata Ustaz Azhar beri ganti ya. Menteri agama. Menteri agama kita Baik. Jadi bertegas dengan mereka. Ini merupakan larangan keras Allah Subhanahu taala kepada baginda daripada bersikap lemah lembut terhadap golongan musyrikin dan juga pemimpin Mekah. Sebenarnya Nabi Allah Taala dalam tafsir ini sebut supaya kita bertegas dengan mereka. Kan? Larangan keras kepada baginda daripada berlemah lembut terhadap golongan musyrikin dan pemimpin Mekah. Nampak? Tak boleh lemah lembut. Apalagi kalau dia berteras-teras menentang Islam. Dia keras menentang Islam. Tegas menentang Islam. Memang tak boleh lemah lembut dah. Kan? Asyiddu alal kufar. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'hu wasyiddau 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Nampak ayat? Okey. Telah sebut dia kata Muhammad Rasulullah itu wallazina ma'hu dan orang-orang yang bersama dengan baginda Rasulullah asyiddau 'alal kuffar, keras, tegas pada orang kafir. Ruhama'u bainahum dan berkasih sayang kepada orang Islam. Orang Islam kasih sayang lah. Tapi orang kafir tegas. Gitu. Apalagi kalau kafir dia memang jelas tentang Islam. Pelekeh ke Islam, hina Islam. Bukan hina Islam, raja pun hina. Raja pun hina lah. Ramai lah kena tangkap. Kerana tugas raja ni bila dia angkat sumpah tu apa dia sebut? Wallahi, wabillahi, watallahi. Kamu sumpah akan menjaga agama Allah, agama Islam ni kena jaga. Macam tu. Mana kalau dia tak jaga Islam ni, habislah. Tinggal raja lagi. Kalau raja pun dah habis tak tahu nak cakap. Baik. Ini kerana mereka mengajak Nabi kembali kepada agama nenek moyang mereka. Kerana ada kalangan kafir ni ajak supaya Nabi ni berkompromi dengan mereka. Setahun contohnya menyembah Allah, setahun menyembah patung berhala. Mereka ajak berkompromi dengan Rasulullah lah. Rasulullah tak boleh, tak dapat. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Itu ayat berkenaan supaya nak orang kafir ni nak ajak sebenarnya. Muhammad ni setahun sembah berhala, setahun lagi sembah Allah Ta'ala. Lepas tu tukar balik sembah berhala. Lepas tu sembah Allah. Boleh pula macam tu pula. Dia ajak Nabi macam tu lah. Tapi baginda Rasulullah tak setuju. Mana boleh? Mana boleh campur adukkan batin dengan benda batin dengan benda hak. Tak boleh campur aduk. Sembah patung berhala adalah benda batin. Menyembah Allah adalah benda hak. Hak dengan batin mana boleh bercampur. Halal dengan haram mana boleh bercampur, tak boleh. Ni syurga neraka mana boleh bercampur. Jadi Nabi tegas dan keras terhadap orang-orang kafir yang tidak ada kompromi lah. Oleh kerana itu Allah Ta'ala melarang baginda tunduk kepada kemahuan mereka ataupun bertoleransi dengan mereka dalam hal berkaitan dengan akidah, sekalipun dengan tujuan untuk menarik perhatian mereka pada Islam. Sekalipun macam nak tarik pada Islam. Tapi orang kafir ni aja keras. Abu Jahal, Abu Lahab memang dia keras. Macam mana ajak pun memang dia tak nak dia. Dia akan buat pelbagai bentuk perancangan untuk
kata menolak ajakan baginda Rasulullah SAW. Malah mereka pun ada masa nak bunuh Nabi kan, ambil batu besar nak hantar kepada baginda Rasulullah SAW. Sikap Abu Jahal, Abu Lahab lah. Akhirnya mereka mati. Mati Abu Lahab yang mati kerana tidak beriman. Kemudian yang dimaksud dengan tegahan dalam ayat ini di atas ialah memberi perangsang atau semangat, memberi dorongan dan sokongan, serta bersikap tegas membantah tindakan orang-orang kafir. Kata ahli tafsir, golongan musyrikin ingin mendapat persetujuan daripada Nabi agar baginda menyembah Allah Ta'ala dalam jangka masa tertentu, dan kemudian menyembah Tuhan mereka dalam tempoh tertentu. Ada yang menyatakan setahun sembah Allah, setahun sembah Tok Pekong, tambah batu mahala. Mana Nabi setuju? Nabi memang nak soalan macam di segi lojakan macam boleh kot. Mungkin dengan masa tu mungkin dia dapat tarik kot. Tapi Nabi tak nak lah macam tu. Begitu juga Allah Ta'ala, begitu juga mereka menyembah Tuhan dalam masa tertentu, dan kemudian menyembah Tuhan mereka dalam masa tertentu. Sejajar dengan itu, Allah Ta'ala menurunkan ayat di atas. Mana ayat tadi? Ayat yang ke-8 tadi. Fala tuti'il mukazzibin. Nampak? Janganlah kamu taat kepada orang yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, sikit lagi Kemudian ayat yang ke-9. Kan? Mereka suka kalau engkau bersikap longgar dalam berpegang kepada prinsip, kelak mereka juga akan bersikap longgar sama. Ayatnya, waddu law turhinu fayudhinun. Waddu law turhinuna wa yudhinun. Mereka suka kalau engkau bersikap longgar dalam berpegang dengan prinsip, dalam pegang dengan prinsip, kelak mereka juga akan bersikap longgar sama. Maknanya mereka ingin supaya engkau, wahai Muhammad, berlembut dan cenderung kepada mereka, lalu mereka akan berlembut denganmu, wahai Muhammad, dengan lain perkataan, engkau mendekati dan menampingi Tuhan mereka, di samping mengenepikan sebentar prinsip kebenaran yang kau pegang. Dengan demikian barulah mereka mahu mengiktiraf dengan Tuhanmu. Macam itulah. Dia minta supaya Nabi sembah Tuhan batu berhala dulu. Dengan itu akan maknanya barulah mereka nak iktiraf Tuhan atau Allah Ta'ala ni. Selagi mana Nabi tak sembah Tuhan mereka setahun contoh dia, jadi mereka tak iktiraf Allah Ta'ala, Tuhan yang disembah oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia nak macam itulah. Dia nak macam kat situ ada keadilan lah. Kononnya ada keadilan situ. Boleh ke macam tu? Tak boleh. Benar hak mana boleh campur dengan benar batil? Tak boleh. Hak tetap hak, batil tak batil. Ayat ini seirah dengan ayat di atas. Okey, ada satu ayat lain Allah Taala sebut dalam surah Isra. Walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila idzan la azaqnaka dhifal hayat wa dhifal mamat summa la tajidu laka alaihi nasira. Dan kalaulah tidak kami memantapkan pendirianmu, wahai Muhammad, sudah tentu engkau akan cenderung sedikit kepada kehendak mereka. Jika engkau melakukan demikian, tentulah kami akan merasakan kepadamu kesasaraan yang berganda semasa hidup dan kesasaraan yang berganda sudah kau mati. Kemudian kau tidak akan dapat seorang pun penolong terhadap hukuman kami, kata Allah. Ini maknanya kan penegasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Allah Taala kata, kalaulah tidak kami mantapkan pendirianmu, wahai Muhammad, sudah tentu kau akan cenderung dengan apa yang mereka cakap. Sudah tentu kamu akan tertarik dengan tawaran mereka. Setahun sembah Tuhan berhala, setahun sembah Allah Ta'ala. Kalau Nabi ni tak mantap iman dia, tak kuat akidah Rasulullah, sudah tentu Nabi pun tertarik dengan tawaran tadi. Mungkin akan ditawarkan dengan harta benda lagi, jawatan dan sebagainya, tentu Nabi pun boleh tertarik. Tapi Nabi, alhamdulillah lah, tidak tertarik dengan tawaran mereka.
Jika engkau lakukan demikian, tentulah kami merasakan kepadamu, wahai Muhammad, kesengsaraan yang berganda semasa hidup dan kesengsaraan yang berganda sesudah mati. Kemudian engkau tidak akan dapat seorang penolong pun terhadap hukuman kami, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Semaknanya Allah Taala menjanjikan azab kepada Rasulullah. Nabi pun dijanjikan azab kalau seandainya Nabi tertarik dengan cadangan mereka, Nabi tertarik dengan tawaran mereka. Tapi Nabi tak tertarik, alhamdulillah lah. Allah Taala mantapkan. Selain daripada itu, kan sifat kufur, selain daripada sifat kufur, Allah Taala juga menyenaraikan 10 sifat tercela yang lain terhadap golongan pendusta yang kafir, iaitulah ayat yang ke-10 dan seterusnya. Ni ciri-ciri sifat tercela kepada golongan pendusta ataupun kafir. Ada sifat pertama hingga 2. Ada berapa sifat tu? Ada 10 sifat. Ayat sifat 1 hingga 2 tu ayat yang ke-10. Kemudian sifat 3 hingga 4 terdapat ayat ke-11. Sifat 5 hingga 6 ayat terdapat dalam ayat ke-12. Sifat 7 hingga 8 terdapat dalam ayat yang ke-13. Sifat 9 hingga 10 terdapat dalam ayat yang ke-14. Mana ada 10 sifat ciri-ciri pendusta yang ada kepada orang yang kafir yang tidak beriman kepada Allah Taala. Cukup sekadar tu perbincangan kita malam ni, tuan-tuan. Mudah-mudahan apa yang dibincang tadi sebanyak akan berikan kefahaman kita di dalam bab agama, kemantapan ilmu, insya-Allah. Dah habis. Dah habis juga je kita. Ada soalan tak? Ada pertanyaan? Tak ada? Okay, habis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sariqa wa alam taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fatta ya alim la wala qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala wa ala bin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahri. Allahumma ijma'na hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'di tafarruqan maksuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minkum taqabbal ya karim. Ya.